Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar semua? Jumpa lagi bersama saya, Muhammad Saibani di Fitra Channel. Ingin baca mana kitabnya, sambal pedas mana kentangnya? Terima kasih atas subscribe-nya. Pada yang belum, kliklah tombolnya. Bagaimana Al-Quran boleh terjaga keasliannya dan terpelihara hingga akhir zaman? Insya Allah, saya akan menjelaskan bagaimana Al-Quran dikatakan benar-benar asli dan terpelihara hingga akhir zaman. Para penonton yang budiman, sejak Al-Quran diturunkan, ianya telah dipelihara dengan begitu rapi. Ramai penghafaz Al-Quran setiap zaman, bermula zaman Rasulullah hinggalah ke hari ini. Al-Quran juga dipelihara dalam bentuk tulisan, di mana pada peringkat awalnya, ramai penulis Al-Quran menghasilkan mushaf, dan selepas perkembangan teknologi, Al-Quran dihasilkan dalam bentuk percetakan. Al-Quran berbeza dengan kitab sebelumnya. Apa yang membezakan Al-Quran dengan kitab-kitab lain? Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dijamin Allah keasliannya sehingga hari kiamat. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Berbeza dengan kitab lainnya yang telah berubah diakibatkan oleh kaumnya sendiri. Lalu, bagaimana Al-Quran boleh terjaga keasliannya hingga akhir zaman? Untuk mengetahui bagaimana Al-Quran benar-benar asli dari sumbernya dan sentiasa terpelihara hingga akhir zaman, jom ikuti sepenuhnya paparan ini. Check it out. Al-Quran dipelajari secara berantai dan mutawatir. Al-Quran dipelajari secara berantai dan bermutawatir sejak 1400 tahun melalui guru mereka dan mengajar kitab yang sama kepada murid-murid mereka. Itulah sebabnya sehingga hari ini kita boleh membuka naskah Al-Quran dan mengetahui dengan yakin bahawa ini adalah kitab istimewa yang sama persis seperti diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Al-Quran bukan sahaja ditulis tetapi dihafal. Melalui daya ingat mereka yang telah menghafal keseluruhan Al-Quran sehingga keutuhan teks dan urutannya tetap terjaga. Pada setiap zaman, terdapat ratusan ribu orang yang menghafal Al-Quran di luar kepala, di mana jika ada yang menanyakan satu kata sahaja, mereka ini dapat membacakan kalimatnya. Melalui cara ini, Al-Quran dipelihara terhadap penyimpangan lisan sepanjang masa. Hanya kitab Al-Quran yang boleh dihafal sepenuhnya. Tidak ada satu kitab di dunia ini yang dihafal sepenuhnya melainkan Al-Quran. Hafazan Al-Quran juga bukan hanya kepada maknanya sahaja, tetapi juga ke atas teks aslinya. Sehingga kini, hanya kitab Al-Quran sahaja yang masih memiliki teks asalnya dalam bahasa Arab, sementara kitab lain hanya tinggal terjemahannya sahaja. Jika semua kitab-kitab agama dunia musnah, hanya Al-Quran sahaja yang mampu ditulis semula. Jikapun ditakdirkan berlaku bencana tsunami atau banjir besar di zaman Nabi Nuh berulang kembali dan menenggelamkan semua kitab-kitab agama dunia dan turut memusnahkan teknologi digitalnya, maka hanya kitab Al-Quran sahajalah yang dapat diselamatkan. Lalu bagaimana jika kitab-kitab agama lain wujud hanya pada tulisannya, namun Al-Quran lebih jauh dari itu? Al-Quran wujud bukan semata kerana mushaf dan tulisannya, tetapi Al-Quran wujud tersimpan di hati-hati manusia yang beriman, jujur dan luhur. Jikapun keseluruhan mushaf atau tulisannya musnah kerana bencana alam, hanya Al-Quran satu-satunya kitab agama yang dapat diselamatkan dan mampu dihasilkan semula, sama persis seperti yang ada sekarang. Begitulah mukjizat dan janji Allah dalam memelihara kitabnya. Allah sendiri yang memelihara dan menjamin keaslian Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keaslian Al-Quran, maka Allah mempunyai cara tersendiri untuk menjaga kalamnya. Ribuan ayat yang ada dalam Al-Quran tidak menjadi halangan bagi para penghafal Al-Quran untuk terus menjaga kalamullah. Semangat inilah yang akan terus berlanjut dan tak akan pernah padam hingga akhir zaman. Semoga ada manfaat dan pelajaran dari apa yang telah dipaparkan. Saya mengharapkan semoga perkongsian ini menambah wawasan dan pencerahan. Supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya, jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe ke atas channel ini.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan ilmu dan kefahaman kepada kita. Saya akhiri paparan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang dapat dipetik. Sesungguhnya yang terbaik itu milik Allah. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, maaf jua kami pohonkan. Daun selasih permainan budak, bunga melur berbau wangi. Bertaut kasih bercerai tidak, di lain siri berjumpa lagi. Akhir kata, Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.